Sepatutnya Wan Azizah yang jadi Perdana Menteri? PAS selamatkan Tommy Thomas. Amalan seksual Anwar, Punca Azmin tinggalkan PKR? Mahathir campur tangan dalam perundangan? Nama Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disebut oleh Istana Negara sebagai calon Perdana Menteri interim menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang meletakkan jawatan itu pada 24 Februari tahun lalu. Bagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong tidak dapat berbuat demikian kerana Dr. Mahathir mahukan beliau dilantik sebagai Perdana Menteri interim itu. Demikian pendedahan yang dibuat oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas dalam buku terbarunya My Story, Justice in the Wilderness. Tulis Tommy lagi, Yang di-Pertuan Agong meminta Dr. Mahathir supaya kekal menjadi Perdana Menteri, tetapi beliau bertegas mahu meletakkan jawatan yang menyebabkan baginda tiada pilihan lain selain menerima peletakan jawatan tersebut. Berikutan itu, Yang di-Pertuan Agong mahu melantik Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai Perdana Menteri interim. Tetapi Yang di-Pertuan Agong tidak dapat berbuat demikian kerana Tun Dr. Mahathir mahukan beliau sendiri dilantik sebagai Perdana Menteri interim tersebut. Paling menarik, Dr. Mahathir mendakwa mempunyai sokongan sebulat suara daripada 222 ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri. Jelas kandungan buku itu. Dalam pendedahan itu, Tommy menyatakan dengan jelas peranan Yang di-Pertuan Agong di dalam tempoh peralihan kuasa dari kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan ke pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Beliau menulis, akibat tindakan Dr. Mahathir itu, Kabinet Pakatan Harapan terbubar secara automatik menyebabkan 50 menteri dan timbalan menteri kehilangan jawatan. Tommy turut mendedahkan pertemuannya dengan Dr. Mahathir pada 25 Februari 2020 yang menyebut selain mempunyai sokongan sebulat suara 222 ahli parlimen, beliau akan mempunyai kuasa penuh dalam kerajaan perpaduan nanti. Dalam pertemuan itu juga Tommy menyatakan Dr. Mahathir disebut sebagai berkata Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Lim Guan Eng tidak akan menjadi sebahagian daripada Kabinet Kerajaan Perpaduan yang akan dipimpinnya. Selain itu, Tommy turut menjelaskan Dr. Mahathir terpaksa memecatnya sebagai Peguam Negara untuk memenuhi syarat UMNO dan PAS. Lebih penting lagi, ujar Tommy, ini adalah bukti jelas bagaimana Dr. Mahathir telah mengkhianati rakannya dalam Pakatan Harapan, khususnya Anwar, Dr. Wan Azizah dan Guan Eng. PAS mungkin berperanan menyelamatkan tugasnya sebagai Peguam Negara selepas Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad, tiba-tiba memintanya berundur. Menurut Thomas, sehari selepas dilantik menjadi Peguam Negara pada Jun 2018, Mahathir menyuarakan hasratnya untuk melihat dia meletakkan jawatan. Kesan daripada reaksi orang Melayu. Dalam kata pengantar, bukunya Thomas berkata, selepas bergelut untuk menulis kenyataan media bagi mengumumkan peletakan jawatannya, dia meminta Mahathir menangani kenyataan itu dan dipersetujui ahli parlimen Langkawi terbabit. Bagaimanapun katanya, Mahathir menukar fikiran pada malam itu. Nampaknya satu kenyataan dikeluarkan PAS pada malam tersebut yang menyatakan mereka tidak membantah pelantikan saya, terutama kerana saya pernah mewakili kerajaan PAS Terengganu dan Kelantan dalam isu tuntutan bayaran royalti minyak ke atas Petronas. Mengejutkan, Tun Mahathir katanya. Walaupun nampak ada tanda positif, kata Thomas, dia tidak mahu terlalu berharap. Ia adalah antara apa yang diceritakan Thomas dalam memoarnya yang baru diterbitkan berjudul My Story, Justice in the Wilderness. Selepas Kerajaan Pakatan Harapan menguasai Putrajaya hasil PRU ke-14 pada 2018, gabungan itu melakukan beberapa perubahan institusi termasuk melantik orang baru mengisi jawatan Peguam Negara. PAS asalnya membantah pelantikan Thomas namun menukar pendirian mereka selepas ia diumum Yang di-Pertuan Agong ketika itu, Sultan Muhammad ke-5. Kenyataan itu dikeluarkan Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan yang kini dilantik Muhyiddin Yassin menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selepas semalaman, kata Thomas, dia menerima panggilan telefon daripada Mahathir pada jam 7.30 pagi dan memberitahu dia menukar fikiran. Kata Thomas, Mahathir meminta dia menerima jawatan tersebut. Menurut Thomas, walaupun pada awalnya Mahathir berbelah bahagi, namun pengerusi Pakatan Harapan ketika itu memberikan jaminan untuk menyokong penuh pelantikan berkenaan. Saya terhutang budi kepada mereka yang memberikan keyakinan dan mereka tahu siapa mereka yang bersungguh-sungguh mendapatkan pelantikan saya. Agak ironi, PAS juga mungkin menyumbang kepada pelantikan saya dengan kenyataan yang tepat pada masa, katanya. Pun begitu dalam memoir sama,
Thomas kemudian mendakwa PAS kemudian berubah dan mereka berbohong mengenai DAP serta memainkan pelbagai isu dengan sentimen perkauman. Selepas pelantikan sebagai peguam negara, kata Thomas, pandangan PAS kepadanya juga memburuk selepas berlaku ketidaktentuan politik. Ekoran langkah Sheraton pada akhir Februari tahun lalu, Thomas berkata, peletakan jawatannya adalah satu daripada dua syarat diletakkan UMNO dan PAS untuk bekerjasama dengan Mahathir. Satu lagi syarat yang diletakkan katanya ialah agar Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng diketepikan daripada jawatan sebagai Menteri Keuangan. Untuk rekod, ketika itu Mahathir cuba membentuk kerajaan perpaduan yang merentasi sempadan parti. Kata Tun, mereka sangat marah dengan keputusan saya menggugurkan semua tuduhan ke atas suspek LTTE, Harimau Pembebasan Tamil Eelam. Kata mereka, ia adalah keputusan rasis di pihak saya. Justru, kata Tun, saya perlu berundur. Kata Tun, dia tidak akan menyambung kontrak saya apabila tamat pada Jun 2020, iaitu kira-kira 3 bulan kemudian. Dia yakin UMNO dan PAS akan bersetuju dengan tarikh itu, katanya. Thomas akhirnya meletakkan jawatan sebagai peguam negara pada 28 Februari 2020. Kata Thomas, tindakan itu dibuat kerana Mahathir mahu dia berundur ketika ahli politik veteran itu masih menjadi Perdana Menteri. Suatu keadaan yang diyakini akan berubah dalam tempoh yang singkat. Ia terbukti benar apabila 2 hari selepas peletakan jawatan itu, Muhyiddin pun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Hilang kepercayaan terhadap Anwar Ibrahim merupakan salah satu sebab Azmin Ali membuat keputusan meninggalkan PKR dan menyertai Bersatu. Perkara itu dinyatakan ahli Parlimen Gombak itu dalam pernyataan pembelaan berhubung saman yang difailkan 10 pengundi Gombak terhadapnya. Azmin berkata, amalan seksual yang tidak bermoral dilakukan Anwar menjadi punca dia hilang kepercayaan terhadap Presiden PKR itu. Dalam pernyataan pembelaan yang difailkan melalui firma guamanya, Tuan Zarid Nizamuddin, Azmin berkata, Anwar langsung tidak berkelayakan dan bukan seorang yang sesuai untuk memimpin PKR serta menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dakwaan ini disokong oleh beberapa dakwaan kukuh berhubung pelakuan dan atau amalan seksual Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak bermoral sebagai seorang beragama Islam, khususnya semenjak Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali menjadi Presiden PKR dan telah bebas untuk bergerak, katanya. Azmin merujuk 2 kes membabitkan tuduhan dibuat oleh Muhammad Yusof Rota mengenai serangan seksual dilakukan Anwar dan tuduhan yang sama dibuat oleh individu bernama Aidil Azim Abu Adam. Anwar bagaimanapun menafikan melakukan sebarang salah laku seksual. Untuk rekod, Azmin pada 2019 juga terpalit dengan skandal seks luar tabi'i apabila video yang memaparkan individu mirip wajahnya tersebar. Namun, dia menafikan tuduhan berkenaan sebagai usaha menjatuhkan karier politiknya dalam PKR. Azmin dalam pernyataan pembelaannya juga berkata, dia meragui status pengampunan penuh yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong terhadap Anwar. Anwar dipenjarakan pada tahun 2015 atas dakwaan meliwat bekas pembantunya tetapi diberi pengampunan selepas Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum 2018. Azmin yang juga Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri juga menafikan dakwaan bahawa dia gagal menunaikan janji pilihan raya terhadap pengundi di kawasan Gombak. Katanya manifesto pilihan raya tersebut merupakan satu deklarasi niat dan polisi yang ingin dilaksanakan oleh Pakatan Harapan secara kolektif dan bukan individu. Bagaimanapun, Azmin berkata, dia masih komited untuk memerangi dan menghapuskan rasuah meskipun tidak bersama PKR dan telah menyertai Bersatu. Memandangkan undi adalah rahsia, bagaimana boleh plaintiff membuktikan dengan kukuh bahawa mereka dengan benar dan jujur telah memilih defendant semasa PRU14 dan atau kertas undi masing-masing tidak rosak bagi tujuan pengiraan undi. Tambahnya, Azmin berkata dia merupakan ahli parlimen dan adun yang bertanggungjawab terhadap seluruh warga negara Malaysia yang bermastautin di kawasan parlimen dan DUN serta bukan hanya terhad kepada mana-mana pemilih. Katanya, perkara 10 Fasal -1-C Perlembagaan Persekutuan juga menjamin hak mana-mana warga negara Malaysia untuk membentuk persatuan. Azmin juga menafikan bahawa dia bertanggungjawab atas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada Februari tahun lalu. Sebaliknya, katanya, Kerajaan Pakatan Harapan tumbang disebabkan peletakan jawatan Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad. Pada Februari tahun lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin membuat keputusan untuk mengeluarkan Bersatu daripada Pakatan Harapan. Dia disertai oleh sekumpulan pemimpin PKR yang diketuai Azmin yang pada masa itu merupakan timbalan Presiden PKR. Bersama pembangkang, mereka membentuk Kerajaan Perikatan Nasional Plus yang baru. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mempersoalkan adakah Dr. Mahathir Mohamad tidak campur tangan dalam urusan peguam negara dan perundangan. Najib berkata demikian selepas pendedahan bekas peguam negara Tommy Thomas dalam bukunya My Story, Justice in the Wilderness berhubung Zakir Naik tidak didakwa kerana patuh arahan Mahathir. Dia lepaskan kes-kes kumpulan pemberontak Sri Lanka LTTE setelah mendapat izin Mahathir dan Kabinet, kata Tommy. Tun Mahathir tak campur tangan dalam urusan peguam negara dan perundangan ke?
soal Najib. Dalam bukunya, Thomas berkata, Mahathir mengerahkannya mengelak sebarang prosiding mahkamah terbuka dalam usaha mengekstradisi penceramah kontroversi naik. Thomas berkata, beliau menemui Mahathir yang ketika itu Perdana Menteri untuk memberi taklimat berhubung isu naik sekitar 2018. Sebelum itu, Thomas menemui Pesuruhjaya Tinggi India, Shri Muridul Kumar yang menegaskan negara itu mahu Malaysia mengusir naik dari sini. Dalam pada itu, Najib mempersoalkan bagaimana pula bagi keputusan menarik balik dakwaan terhadap Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan pemimpin Pakatan Harapan Sekutu Mahathir. Bagaimana pula dengan keputusan mendakwa musuh-musuh politik Tun Mahathir? Kenapa tak tulis berhubung itu pula Tommy? Katanya, jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.